Bukan dipadu abang kata setiap orang ada COVID kah? Semua orang boleh terkena COVID kah? Bukan duk abang lagu tu kah? Bukankah kata COVID ni kalau kena 3 hari boleh tinggal? Saya ni umpama kalau kata ikutkan pepatah orang tua, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Jadi hari ini bila cerita pasal ujian dan dugaan dengan ayat Al-Quran yang dibaca tadi oleh Haji Rahim memang cantik. Ngam sungguh. Ayat tu seolah-olah macam Allah tahu apa nak jadi hari ini. Seolah-olah lah. Seolah-olah. Kan Allah Ta'ala mula sampai. Allah Ta'ala kata apa? Ahasiban nas. Hasiba tu sangka. Ahasiba, adakah sangka? Dia boleh begitu. Dia kata, hampa sangka macam boleh duk kata saya beriman. Amanah, kami beriman. Wahum la yuftanun. Tak ada fitnah duk jadi kat mereka. Tak ada apa-apa ujian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hampa ingat senang kan nak masuk syurga? Allah Ta'ala boleh begitu. Seolah-olah macam Allah bila kita cakap, bila kita macam kita jawapan Allah tu dalam ayat dia jadi macam mana tu? Sungguh kata ulama, kata Nabi dalam hadis, Nabi kata Quran ni Allah bicara dengan kita. Quran ni Allah cakap dengan kita. Cara Allah cakap tu dia macam dah jawab semua benda kita nak tanya. Contohnya, ya Allah, siapa lah nak kena ujian lagu ni? Allah jawab mula tu, jawab kita dah. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah. Awak hampa ingat boleh duk masuk senang syurga lagu tu kah? Bahasa dia. Ingat senang nak masuk syurga lagu tu kah? Walamma ya'tikum mathalul ladina khala min qablikum. Sebelum dah timpa ke atas hampa semua, macam mana yang duk timpa dekat orang-orang sebelum daripada ni? Apa dia yang timpa kat orang sebelum ni? Allah Ta'ala kata, yang ditimpakan kepada orang sebelum ni dia punya ujiannya sampai tahap sekali lagi kita akan sebut tahap dia, tapi nak tahu apa dia yang ditimpa. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul. Dia ditimpa dengan musibahnya, dugaannya, penyakitnya, dihinggapi dengan wabaknya, dan yang last sekali wa zulzilu, ditimpa dengan gempa bumi. Gempa bumi dalam ayat ni Haji Rahim dan juga semua kawan-kawan, gempa bumi bila Allah bagi contoh, jangan duk ingat yang 9 skala Richter tu. 9 skala Richter yang berlaku, yang paling tinggi setakat yang saya tahu lah 9 skala Richter yang jatuh hari tu kat high tide apa semua kan. Yang jatuh habis mau bergegak apa semua tu baru 7, baru 8 kan. Yang paling gagah pun dia kata 9. Hak tu yang saya ingat, yang saya duk baca lah, menelaah. Kadang-kadang saya pun menelaah boleh jadi tak kena kan. Hak mana yang tahu saya boleh perbetul saya. Dia berkata, hak kena 9 tu yang bangunan jatuh apa semua tu, orang boleh duk lari lagi. Mana ada kita kata, gempa bumi berlaku, hak yang orang yang duk ada kat tepi duk tengok tu, mati. Mana ada. Dia timpa bangunan, timpa runtuhan tu mati, yang tu kita faham. Tapi yang duk tengok tu timpa, yang duk tengok tu mati, tak ada. Tapi kalau baca dalam Al-Quran, gempa bumi yang jadi dekat orang dulu-dulu, bila Allah buat turun bala, berlaku gempa bumi, dia jadi Hajirim, dia jadi Jasiyah ni apa dia? Mati duduk atas lutut. Maknanya bila jadi gempa bumi, tengok berlaku gempa bumi yang masa Allah bagi gegak, yang Nabi Lut sampai terbalik apa bawah ni, atas turun bawah tu, dia terkejut tengok tu, dia terlutut tu, lutut sampai terkeluar nyawa. Cerita dia. Ini bukan ni. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah tanya awak tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ingatkan senang kan nak masuk syurga lagu tu, kami nak lepas kita duk buat macam-macam. Ayat dia kat belakang lagu tu lah. Lepas kita duk buat macam-macam, kalau duk ikutkan kita punya dosa, bukan COVID patutnya. Kalau ikutkan dengan dosa kita, bukan COVID, dia patut main lagi macam-macam. Tapi Allah Ta'ala punya kasih, dia bagi hak jenis COVID, sesama, ta'un, dia bagi hak jenis lagu tu sebab dia sayang dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, berkat doa Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad biasa berdoa, Nabi kata, ya Allah, jangan engkau turunkan azab siksa kepada umat aku macam umat terdahulu. Nabi kata tak usah bagi lagu tu, simpan ke akhirat, nak ganyang betul-betul ke akhirat. Sebab akhirat Allah punya maliki
yaumiddin. Tuhan pemilik hari pembalasan. Kat dunia ni Nabi suruh bagi pelepah dulu umat Nabi. Beza dengan umat dulu, umat Nabi Soleh. Kan umat Nabi Soleh main-main dengan unta Nabi Soleh, habis dia main satu suara, dia jerekah tu. Abang kata setiap orang ada COVID kah? Semua orang boleh terkena COVID kah? Bukan duk abang lagu tu kah? Bukankah kata COVID ni kalau kena 3 hari boleh meninggal dunia? Kan betul kan jadi yang baru ni? Hak yang buta mana? Shah Alam ke mana? Yang 3 ahli keluarga, budak duk ada lebih kurang 7 beradik ke apa? Mak bapak dia kena COVID 3 hari, dua-dua meninggal dunia. Anak-anak tu jadi yatim piatu 3 hari. Bukankah benda tu duk jadi depan mata? Macam mana boleh duk tergamak, duk pergi bergaduh, boleh duk ni? Tu berdasarkan kepada ayat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Allah nak suruh kita pandang Islam, dia nak pandang benar ni lagu mana. Nak masuk syurga, nak jadi orang beriman, dia ada benar yang dia kena lalu. Okay. Yang pertama, bukan syarat tak berdosa ataupun baik Allah tak boleh turunkan ujian dan bala. Hak tu kena pegang lu. Dia bukan syarat dia. Syarat dia, saya punya duk baik ni. Kenapa saya duk kena? Tak ada. Dia bukan syarat dia lagu tu. Syarat dia, dugaan ke, ujian ke, dari sudut pandang Islam, ikut suka Allah nak buat main pasal dia punya. Hak tu nombor satu. Dia tak kira baca Yasin banyak ke, tak ke. Lepas tu nanti ada orang kata, kalau logo tu baik buat ikut suka kita. Kalau dia bukan duk kira lagu tu, ada. Turun bala, disampaikan ujian, tu kerja Allah. Jadi baik tu kerja kita. Sebab tu dalam syurga, Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga, tu datin, tuan-tuan dan perempuan ayahanda dan bunda muslimin yang saya kasih sekalian, yang duk tinggi dalam syurga nanti adalah orang yang paling tinggi akhlak dia. Dalam syurga yang paling dikira sekali adalah yang paling tinggi akhlak dia. Iman dah kira dah hitung dah. Di kalangan orang beriman ni yang paling tinggi sekali ada orang yang paling tinggi akhlak dah. Paling tinggi akhlak, yang paling comel, paling cun, paling cantik, paling ngam dia. Bukan senang. Bayang, tengah berlaku musibah pun boleh duk buat perangai tak ketahuan halak. Sampai dinamakan tahun itu tahun duka cita. Sampai Nabi stres. Tahun duka cita. Tak cukup tu, tengok macam mana pakcik Nabi dalam peperangan Uhud. Peperangan yang paling tragis adalah peperangan Uhud. Bukan peperangan Khandaq, bukan peperangan Badar, bukan peperangan Ahzab. Peperangan paling tragis disebut oleh ulama adalah peperangan Uhud. Sebab tengok macam mana para sahabat kena ratah, sebab ini adalah peperangan balas dendam. Tu tengok macam mana pakcik Nabi kena makan hati dia. Sehingga Nabi hampir-hampir, orang kata apa istilah dia je, sampai tak boleh kontrol diri lah. Sampai Nabi sendiri terkeluar daripada mulut Nabi kata apa? Kan lepas perang, masa perang tu, ahli koperasi saya yakin ramai juga yang dah pergi buat umrah dan haji kan. Jadi kalau kita pergi umrah tu, kita pergi dekat kawasan syuhada perang Uhud tu, kita tengok dia punya pagar dia luas. Itu hasil daripada banjir yang berlaku. Banjir yang berlaku ketika itu, banjir tu dia membuatkan jenazah-jenazah para syuhada Uhud terapung. Masa tu yang mereka boleh tengok badan tentera-tentera Uhud semua 1000 tahun sudah badan semua duk elok lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi mereka tempatkan dekat satu tempat, mereka kebumikan para syuhada Uhud, kemudian mereka pagarkan tempat tu. Termasuklah Sayyiduna Hamzah, Sayyiduna Abdullah bapa kepada Sayyiduna Jabir, siapa lagi yang ada dalam tu, beberapa orang para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in kat situ. Masa kita pergi tengok tu kan kumpul jenazah tu masa awal-awal, seorang setumpuk di sana, setumpuk di sini, setumpuk gugur syahid. Lepas tu pakat duk carilah jenazah para orang muslimin sebab duk bersilang dengan orang-orang musyrikin kan. Lepas tu bila sahabat semua berhenti, mereka jumpa jenazah Sayyidina Hamzah. Bila mereka jumpa jenazah Sayyidina Hamzah, mereka pakat duk terdiam. Pasal apa? Sebab teruk. Jenazah teruk kena. Bayangkan dada kena belah.
kita potong ayam pun, kalau pisau kita tak tajam atau pisau tara kita duk ada pun, ayam tu boleh duk kata duk ada hancur sikit, tulang duk patah-patah juga, betul tak kan? Bayangkan pisau hak dipegang oleh seorang perempuan, toreh dada orang untuk buka bawa keluar hati. Bayang. Ui. Ni kena dekat siapa? Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Oh. Tu bila kena lagu tu, para sahabat lain terkaku diam bila mereka tengok jenazah Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu wa ardah. Apa nama, mereka kata sesama mereka, jangan habaq kat Rasulullah, jangan habaq. Maknanya kita nak buat tak jumpa jenazah. Elok mereka cakap lagu tu, Nabi sampai belakang mereka. Nabi tanya, ni jenazah siapa ni? Lepas tu bila tengok Sayyiduna Hamzah, dia ada pakai macam ada tanda tau dekat badan dia. Sayyidina Hamzah ni, alah biasalah trademark lah. Macam contoh dalam hari ni, duduk sini, saya letak benda ni. Jadi kalau katalah, kalau mati ke apa ke berlaku, orang tengok ada benda ni kat sini. Kata, ni macam Ustaz Don punya, dia ada tanda. Nampak tak? Sayyidina Hamzah pun dia ada tanda kat badan dia. Kata dia, ni Sayyidina Hamzah. Bila Nabi tengok tanda tu, Nabi punya ayak muka berubah. Sehingga kan Nabi kata apa? Kalau jadi lagi sekali perang lagu ni, aku tahu apa aku nak buat kat mereka. Sampai tahap lagu tu. Bayangkan satu manusia paling baik, satu manusia yang hati cukup mulia, satu manusia yang tak pernah buat apa ke orang. Tapi Allah uji Nabi sampai tahap macam tu. Sampai Nabi kata apa? Kalau jadi perang lagi sekali lepas ni, aku tahu aku nak ajak mereka lagu mana. Nabi kata lagu tu. Tiba-tiba turun firman Allah pula. Turun balik firman Allah. Allah kata, kamu diutuskan sebagai rahmat sekalian alam. Bukan untuk nak pergi azab, nak siksa orang. Masa tu baru Nabi tarik balik kata-kata Nabi. Tu. Dahsyat. Jadi setakat yang duk jadi depan mata kita, kita masih lagi ada makan, minum, semua duk ada lagi. Masih duk ada tempat penginapan. Masih ada lagi orang yang bantu. Cumanya khilaf dia, beza dia, bendera putih ke tak putih. Bezanya nak tolong ke tak tolong. Banyak ke sikit. Betul lah, maafkan saya lah kalau saya cakap tu Hajirin, betul lah. Dia khilaf dia tang tu je. Dia bukan kata tak ada makan langsung. Dia bukan tajuk lagu tu. Betul lah. Dia bukan tajuk lagu tu. Tajuk dia banyak. Baik pun lagi kami uji. Hang jahat pun kami uji. Baik pun kami uji. Jahat pun kami bagi dugaan. Baik pun kami bagi dugaan. Sama saja. Jadi dia bukan. Jadi bila kita tahu macam tu, pertama, dari sudut pandang Islam, kita kena muhasabah diri. Waktulah kita kena minta ampun. Waktulah kita kena banyak minta Allah ampun dosa kita. Patutnya setiap daripada kita sehari mesti lebih 100 kali kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi saya nak abang kata apa? Nak abang kata patutnya waktu sekarang ni kita lebih banyak sibuk memperbaiki diri kita. Tapi pandangan yang lain lah hari ni. Orang banyak duk pergi cari apa? Orang kata apa? Aib orang. Saya risau risau sungguh tengok. Saya harap yang duk ada dalam ni 500 orang ni, tolong jangan terlibat dengan benda-benda pelik. Sebab apa? Dah lah waktu musibah kita duk buat salah. Dan kau nak pergi minta maaf. Dan kau kalau tak dan jangan jangan. Hak yang duk rasa dan pun tak dan. Jangan cari pasal rugi. Yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandangan Islam, ujian dan dugaan ini untuk menghapuskan dosa. Islam dia bagi ada ujian untuk hapus dosa berdasarkan kepada hadis Nabi au kama qala. Nabi kata apa? Tidaklah yang menimpa seseorang muslim itu sehinggalah kepada tercucuk duri di habaq kata tercucuk duri ni bukan benda berlaku selalu. Bukan benda berlaku everyday. Tapi nak abang kata tercucuk duri pun adalah untuk menghapuskan dosa. Apatah lagi duduk dalam PKP wabak keliling dah dekat 2 tahun. Takkanlah tiba-tiba benda ni nak jadi satu benda hak yang duk bagi naya kita. Tak, dia mesti Allah nak ampun dosa kita. Allah nak jadikan, bayangkan Haji Rahim, minta maaf lah. Maafkan saya lah kalau saya sebut ni. Bukan maksud saya nak mengata orang ataupun nak suruh orang pergi mati. Tak lah. Saya cuma nak abang kata, cuba bayang berapa ramai dah jenazah yang mati ketika COVID-19 kan Haji Rahim kan? Yarhamkallah Haji Rahim, yarhamkallah.
Berapa ramai orang yang meninggal dunia waktu COVID ni, yang orang Islam, mereka mendapat pahala syahid di akhirat. Bukan senang nak dapat pahala syahid tiba-tiba. Betul tak Ajrin? Allah bagi mereka pahala syahid ke akhirat. Selesai. Habis cerita. Kita nampak benda tu satu ujian, satu dugaan, musibah kat kita. Tapi Allah boleh bagi. Berapa ramai? Bolehkah dalam satu ketika kita nak jumpa lebih kurang berapa ratus orang, berapa ribu orang Islam yang meninggal dunia, yang diuruskan oleh masjid-masjid, mereka ni semua dapat pahala syahid. Dahsyat. Bukan senang nak bagi aku tu. Allah bagi dekat mereka. Kita terkebelakang daripada mereka. Jadi yang tu yang kedua lah. Dari segi sudut pandang Islam, apa saja ujian, apa saja dugaan yang berlaku adalah untuk nak hapuskan dosa kita. Hatta kaki tercucuk duri sekalipun adalah untuk nak ampunkan dosa kita. Maka mailah kita balik. Dalam ni yang ada 500 orang yang ada dalam ni, marilah sama-sama kita pandang dengan pandangan mata lebah. Jangan kita pandang dengan pandangan mata lalat. Kalau kita pandang dengan pandangan mata lalat, kita duk nampak najis, kita duk nampak kotor, kita duk nampak benda basi. Kalau kita jadi lebah, kita nampak bunga, kita cari tempat yang boleh menghasilkan madu dan sebagainya. Nampak bunga dan sebagainya kan. Semua benda insya-Allah Allah buat baik elok untuk kita. Berbaki lagi 5 minit. Maknanya kesimpulan lah kot saya buat. Memadai lah kot saya bawa 2 poin tadi itulah. Pandangan Islam dengan ujian dan dugaan. Yang pertama, ujian dan dugaan bukan syarat kita jahat baru Allah nak kena uji kita atau bagi kat kita. Baru kita kata padan muka hang, pasal hang jahat tu yang Allah bagi kat hang. Tak, dia bukan syarat dia. Hang jahat baru kena. Tak. Baik ke, jahat ke, Allah nak uji, Allah uji. Pasal apa? Sebab jadi baik kerja kita. Ujian kerja Allah Ta'ala. Okay. Yang kedua, pandangan Islam, setiap ujian dan dugaan adalah untuk menghapus dosa. Orang lain kata benda ni satu benda yang malang, tapi bagi Islam untuk menghapuskan dosa. Wallahu a'lamu bishawab. Pertama sekali membuka minda kita bahawa uji Allah Ta'ala bukan menandanya kita tak baik Ustaz bukan menandanya kita sihat ke tidak Jadi ujian everybody, semua akan diuji Allah Ta'ala. Yang kedua, ujian itu boleh menghapuskan dosa kita, boleh meningkatkan darjat kita dari sisi Allah SWT, Ustaz Betul. Jadi itu satu poin yang sangat baik sekali. Jadi saya buka kepada soal jawab Ustaz Ada siapa yang ingin bertanya soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Kenalkan diri dulu, silakan. Saya Dr. Zamri daripada Sabah. Ya, Dr. Zamri, ya silakan. Bertanya dengan Ustaz, apakah senyuman di sebalik makna dalam Islam? Masya Allah, senyuman. Betul Hak ni luar biasa juga. Tapi doktor, orang kata, kalau pepatah Arab dia kata, bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Hak tu yang Nabi kata dekat Malaikat Jibril, masa Malaikat Jibril tanya Nabi kan, cerita kat aku tentang hari kiamat. Bila kiamat? Nabi kata, bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya tu lagi tahu daripada yang ditanya. Dr. Zamri lagi tahu daripada saya sebenarnya. Jadi saya pun jawab patuk padan sajalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Senyum dalam Islam ni, dia sebut sebagai tabassama ila wajhi akhika sadaqah. Senyum pada wajah saudara kamu itu sedekah. Senyum dia termasuk daripada salah satu ibadah yang mana boleh memberikan pahala. Sebab Nabi SAW kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, Nabi tak pernah lekang dengan senyuman. Bila panggil je, ya Rasulullah, bila Nabi beralih itu mesti beralih dengan senyuman. Walaupun kita tahu Nabi hidup dengan penuh ujian, orang boikot Nabi dan sebagainya, tapi bila kita sebut ya Rasulullah, Nabi beralih itu dengan senyum tu, Allahu Akbar. Jadi kalau diikutkan dari segi orang kata apa, saintifiknya, senyum ni dia untuk mindset, dia untuk mengukuhkan mindset. Sebab tu Joker dia senyum, sebab dia nak maintain kan dia punya diri dia untuk nak buat gila-gila dia senyum. Dia senyum.
Yang tu wallahu alam lah, itu cerita Joker Batman lah, cerita Batman. Tapi nak bagi tahu kata senyum ni dia sebenarnya adalah mindset. Sebab tu orang kata apa, bila berlakunya pertengkaran atau pergaduhan, orang yang berjaya adalah orang yang boleh steady dia punya mindset dia. Sebab tu kalau kita tengok bila berlaku sesuatu perkara, orang yang paling tenang tu lah dia yang paling akan berjaya sekali. Jadi senyum adalah indikator. Sebab ju'ila lisan ala fuadi dalila, dijadikan lidah ini sebagai dalil kepada apa yang ada dalam hati. Kata ulama, menunjukkan kata luaran adalah gambaran apa yang ada dalam hati. Kan hadis Nabi kata apa? Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha jasadu kulluh, wa idza fasada jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Dalam badan manusia ada seketui daging. Bila baik dia, seluruh badan akan jadi baik. Bila dia senyum, muka pun akan pergi senyum juga. Dan senyum ni dia ada dua. Ada satu senyum yang tak baik, satu senyum yang baik. Yang tak baik pecah pula. Senyum untuk nak cover ataupun senyum untuk sinis dan sebagainya. Senyum yang kita mahu dia adalah senyum yang ikhlas. Sebab tu sehingga kan orang-orang motivator dia ada ukuran untuk senyum lah. Senyum berapa lebar, senyum berapa banyak, sebab menggambarkan ketulusan dan keikhlasan seseorang. Jadi dengan cara yang demikian itu, maka jelas kepada kita bahawa senyum adalah salah satu elemen yang dititik beratkan dalam Islam sehingga termasuk dalam hadis Nabi. Senyum tu masuk dalam hadis Nabi. Tabassam ila wajhi akhika sadaqah. Sehingga kan orang buat lagu tentang Nabi senyum. Kalau biasa dengar lagu, dinyanyikan oleh Mesut Kertis. Dia nyanyi. Sallu ala nabi wa tabassam. Dah Nabi tabassam wa tabassam. Ni Nabi ni suka senyum lah. Dia lagu tu. Maknanya Nabi senyum tu pun digambarkan dengan lagu. Jadi kesimpulan kepada soalan yang pertama, apa yang ada di sebalik senyum? Senyum adalah satu ibadah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Don. Soalan yang pertama daripada Dr. Zamri tentang senyum. Silakan, ada seorang lagi. Silakan. Saya Tanya Ustaz. Silakan. Saya tanya Ustaz. Daripada Ustaz Don, boleh saya tanya? Datuk Syarif. Silakan Datuk Syarif. Ya, nama saya Datuk Haji Muhammad Syarif, Ustaz. Boleh Ustaz kongsi sama kita apa pendekatan Ustaz apabila kita ditimpa dengan satu ujian, sama ada ujian yang baik ataupun ujian yang musibah ke? Apa yang pendekatan yang Ustaz boleh kongsi kepada kita? Apa yang patutnya kita buat? Baik. Itu pandang Ustaz ya. Okay, baik, terima kasih tu. Tapi macam tadi juga lah, Datuk memang lebih tahu daripada saya. Saya jawab patut badannya Datuk. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Saya tak mahir untuk nak bagi dengan ni. Saya hanya bagi tahu apa yang saya buat sikit saja, tapi lepas tu saya akan urai yang Rasulullah buat tu pada dia. Okey. Biasa kalau yang berlaku ke atas saya ni biasanya fitnah-fitnah yang berlaku. Jadi bila benda-benda lagu tu berlaku, lepas tu bila orang yang tak aliran dengan kita, tak sehaluan dengan kita, kita cinta Rasul, majlis selawat, kita mengagungkan lambang selipar Nabi, kita mengagungkan keluarga Rasul, orang akan bagi tahu ni semua Syiah lah, ni apa, kita jadi lah kena juga benda lagu tu pun. Sayang Saidina Ali terlajak sikit pun kata Syiah, sayang Siti dia jadi benda tu. Benda ni saja yang berlaku pada saya, Datuk. Jadi kalau benda macam ni, langkah pertama saya ambil ialah diam, jangan jawab, jangan bercakap apa. Sebab apa? Tak bercakap tu lebih pahala. Orang tanya ni ambil formula mana? Ambil formula hak yang Nabi sebut lah, qulil khairan aw liyasmut, cakap baik atau diam. Kita tahu dah kalau kita bercakap sekali lagi memang tak keluar baik mulut kita kenal, kita bukan Tok Wali. Kita lagi boleh dapat dia bubuh sekali lagi, dia sentai kawan tu kau kan, kalau kita boleh dapat. Jadi yang pertama untuk diri saya diam lah, saya tak jawab. Semua orang boleh tengok, saya bukan cakap kosong, orang semua boleh tengok apa saya yang berlaku.
Saya diam sahaja. Saya akan diam dan terus diam sebab buat apa? Berjawab, dia akan jadi lagi. Cuba tengok macam yang tengah berlaku isu terbaru kan. Kawan ni cakap, kawan ni jawab. Kawan ni jawab, kawan ni cakap, kawan ni cakap, kawan ni jawab. Lah tengok. Habis sampai aib diri semua. Habis semua orang londeh habis. Buat malu, ya Allah. Semoga Allah tutup aib kita semua. Ya Sattar ustur uyubana. Ya Sattar ustur uyubana. Ya Sattar ustur uyubana. Ya alima sirri minna la tahtika sitra'ana wa'afina wa'afu anna wa kullana haitsu kunna. Amin ya rabbal alamin. Supaya Allah tutup aib kita kan. Jadi kita tengok kan dia. Jadi diam. Nabi dah ajak kita diam. Okey. Jom kita tengok Nabi buat macam mana. Nabi ajak kita. Nombor 1. Bila berlaku sahaja apa-apa musibah, yang pertama sekali, regeneration. Regeneration. Regeneration maknanya pergi jumpa orang tua di kalangan kita, pergi minta nasihat. Yang tu nombor 1. Untuk level kita yang ditunjukkan. Orang tanya formula ni ambil tak mana? Peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi diuji dengan teruk sangat masa tu, Nabi dah hilang punca dah, tang mana pun tak tahu. Orang pakat duk pukul Nabi, duk hina Nabi. Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia. Nabi orang kata apa? Nabi off guard, left and right, in front and back, atas, bawah, semua Nabi tak ada apa. Orang tak boleh halang daripada Nabi kena. Nabi duk kena teruk. Nabi habis hilang, tenggelam punca orang kata. Nabi down. Masa Nabi down, Allah buat apa? Allah buat Isra Mi'raj. Betul lah. Allah buat Isra Mi'raj. So Isra Mi'raj yang pertama Nabi pergi buat apa? Nabi pergi tengok dulu orang-orang yang lama seperti Nabi Adam di langit pertama. Langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi pergi jumpa mereka semua tu Allah bagi jumpa. Istilah canggih kita hari ni, regeneration. Siapa yang ditimpa musibah, angkatlah telefon orang tua-tua di kalangan kita. Kalau tak ada orang tua-tua di kalangan kita, telefonlah orang tua-tua yang boleh menasihati kita. Macam kalau contoh Haji Rahim ke apa, kalau kena, Datuk tu ada tadi kan, telefon. Datuk tanya, benda ni saya cerita ni sebab saya pun amal benda yang sama. Contohnya, saya biasa juga berlaku musibah antara yang besar lah. Banyak benda berlaku dalam hidup kan. Antara yang besar bila orang tuduh kita berkaitan dengan lambang capal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Capal Nabi ni diagungkan oleh para ulama yang jauh lebih alim daripada saya. Jadi kalau katalah saya bodoh, tak apa, memang saya bodoh. Tapi ulama-ulama yang jauh lebih alim daripada saya, mereka menyanjung benda tu. Jadi kita menyanjung seperti mereka. Dan kalau katalah tuan-tuan nak tengok saja, nak tunjuk je, ni logo ni duk ada dekat kelambu Kaabah. Betul tak? Ya Hayyu Ya Qayyum. Betul? Ni bentuk capal. Kaabah pun ada bentuk capal. Marah buat apa orang pakai kan? Jadi ketika saya kena teruk tu, saya tak ada tenggelam punca. Wahal orang lain buat tak ada masalah, saya kena tenggelam punca. Bila tenggelam punca, cari orang tua. Assalamualaikum Ustaz, Baba, sihat Ustaz, bagi nasihat sikit. Ustaz-ustaz ni bagi jawapan kat kita lah. Ya Allah, tenang hati ni, asal tidur lena. Pasal apa? Sebab mereka lebih pengalaman daripada kita. Kalau antara musibah yang simple, orang kata hak tu akhirat Ustaz, banyak jawapan. Hak dunia ada tak? Ada. Masa dilema nak kahwin dua, saya kahwin seorang lah. Saya kahwin seorang. Tapi setiap lelaki dia ada dilema kahwin banyak. Ajar orang ini janganlah duk senyum betul, segan lah dia kan. Biasalah orang muda, mestilah kita ada teringin kan dia tu, no? Kita mesti ada teringin kan. Jadi masa dilema nak kahwin dua tu ada musibah lah, kena teruk macam-macam. Isteri kita duk masak muka kita balik rumah puasa tak tenang lemak, cuma mana ni kacau. Jadi kita mesti perlukan petunjuk. Pergi masjid ni kira bila sujud tu teriak saja. Pergi sujud tu teriak, ya Allah tolong tunjuk jalan ni, tak tahu tenggelam puncak ni, tak tahu nak jumpa mana ni. Saat lagi tengok dah ada 2-3 orang lecturer tua. Kita pergi jumpa mereka. Assalamualaikum doktor. Salam. Tanya sikit boleh? Sila. Saya ni ingin nak kahwin dua. Saya sebut lagu tu. Kan kita tadi duk teriak ni, setuju. Teriak ya Allah. Kita sebut kat dia kata, doktor, saya ingat nak kahwin dua. Dia dengar dia gelak. La ilaha illallah. Pasal apa?
Sebab bagi mereka orang tu Allah, benda ni pun tak boleh nak settle lah. Benda ni simple. Nampak tak? So bila kita dengar poin daripada mereka, daripada orang yang lebih dewasa daripada kita, lebih lama daripada kita, kita pun jadi macam, nah simple ya benda ni, hang buat teruk buat apa? Regeneration. Setiap kali berlaku sesuatu pada kita, regeneration. Antara regeneration yang paling baik, nombor satu, mak bapak kita. Siapa yang ada mak bapak, buatlah hubungan baik dengan mak bapak. InsyaAllah. Yang kedua, Tok Wan kita. Tok Wan dengan Tok Nik kita. Yang ketiga, kalau tak ada antara dua ni, atau kalau ada pun boleh tambah yang ketiga ni, pakcik-pakcik mak saudara kita yang rapid dengan kita. Jangan ambil hak yang jenis memang duk hentam kita. Hak tu cari naah. Orang kata, cari hak yang rapid dengan kita. Kita pergi dekat mereka, telefon, minta nasihat. Jangan malu. Especially kalau yang mana muda-muda, yang ada masalah rumah tangga dan sebagainya. Ini cari Haji Rahim, orang lama. Sebab apa? Mungkin orang tak sangka, saya sebut hadis Nabi sebut dalam satu hadis. Datuk, ada satu hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Al-barakatu ma'a kabairikum. Al-barakatu ma'a kabairikum. Keberkatan ada bersama dengan orang tua-tua di kalangan kamu. Jadi kita pergi tu bukan nak jawapan sangat, tapi nak ambil berkat. Daripada berkat tu diharapkan Allah membuka pintu jalan kita. Tu yang pertama lah. Yang kedua, jangan lupa semayang, minta petunjuk. Tapi ikut mana pun, poin yang pertama tu kena buat tu. Regeneration. Bila jadi, sebab itu, maafkan saya Haji Rahim, betul tak tanda-tanda depression? Tanda-tanda depression, dia nak suruh kita duduk sorang-sorang. Betul tak? Kan orang depression, dia nak duduk sorang-sorang, dia nak duduk dalam gelap, dia tak mau jumpa orang. Betul tak? Islam tak mau. Islam tu keluar pergi jumpa. Keluar pergi jumpa orang. Pergi jumpa ni sebab Nabi kan kurung diri Nabi dalam bilik. Allah bawa keluar Nabi. Allah bawa keluar Nabi. Malaikat angkat Nabi bawa keluar. Bagi Isra Mi'raj. So pergi jumpa, pergi tengok dunia ni luas tak mana. Itu jawapannya. Wallahu a'lam. Harap dengan jawapan itu dapatlah serba sikit patut padan untuk orang. Okey, banyak Ustaz. Banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Saya rasa cukuplah 2 soalan. Mungkin 1 minit Ustaz untuk pengulungan Ustaz. Boleh Ustaz? Silakan. Boleh. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penggulungan saya simple saja dengan tajuk ujian dan dugaan dari sudut pandang Islam. Saya punya kesimpulan senang, tapi dia punya nak buat dia susah. Apa dia? Surah Wal Asr. Saya buat sekali lalu saya baca. Nanti kalau kat ujung tu memang macam tak faham sangat, kita hurai baliklah sikit lah. Tapi saya harap faham lah insyaAllah. Kesimpulan daripada tajuk kita ialah Wal Asri, demi masa. Nanti dulu, Wal Asri bukan demi masa semata-mata. Masa kalau dalam bahasa Arab dia panggil as-sa'atu. Kalau kita tanya orang, kam sa'ah al-an, pukul berapa lah ni? Jadi Wal Asri bukan masa semata-mata. Al-Asru ni dia mai daripada perkataan asir. Asir ni jus. Asir ni jus. Apa maksud asir? Jus. Jus tu apa dia? Jus. Jus hasil perahan buah-buahan. Jadi bila kata wal asri, masa yang sedang diperah. Maknanya time is running out. Sebab saya dengar tadi ada koperasi-koperasi, nama-nama koperasi yang legend. Saya tahu koperasi-koperasi ni ada yang ada Petronas sendiri, ada yang ada franchise company-company, ada yang ada McDonald dan sebagainya. Saya harap semua koperasi yang lain turut sama buat juga. Sebab time is running out. Time is running out. So, kita kena push untuk buat sesuatu. Innal insana lafi khusr. Manusia semua rugi. Illa alladhina amanu, yang beriman, beramal soleh, berpesan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Dia susun tu cantik. Apa dia? Beriman. Kena percaya dulu. Bila percaya, kita buat amal. Tapi bila kita buat amal, saya sekali lagi saya bagi contoh Haji Rahim lah. Saya dengan Haji Rahim kami berdua lah. Sebab hal lain tak nampak muka dua ni. Jadi saya nak kata, Haji Rahim beriman dengan Allah. Haji Rahim beramal soleh. Tapi takkan seorang aja nak masuk syurga, anak bini lagu mana. Jadi kena berpesan kepada kebenaran. Pergi tolong anak bini. Bila tolong anak bini, bukan semua orang nak dengar cakap kita. Ada yang lawan, ada yang tak mau dengar. Susah tak? Susah. Pesan dengan kesabaran. Kena sabar. Jangan tinggal yang ni disebabkan oleh susah dan payah. Sabar. Buat lagi. Sabar. Buat lagi.
Rasa tak perkemah balik iman, perkemah balik amal soleh. Buat balik yang ni, sabar balik. Yang ni lah cara untuk kita nak lalui ujian dan dugaan yang dihadapi oleh kita melalui pandangan mata Islam. Hadza wabillahi taufik. Ampun maaf daripada saya ni orang muda yang banyak salah silap, bukan tunjuk pandai, hanya sekadar menyampaikan ilmu sahaja, sampai saja macam baca berita. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Terima kasih, jazakallah khairan katsira. Pihak Angkasa merakamkan jutaan terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Don Daniel atas pencerahan dan juga tazkirah yang telah disampaikan. Dia dah baik dah Allah SWT, kekurangan pada kami sendiri Ustaz, kami minta ampun, minta maaf. Moga-moga Ustaz Don dapat lagi sudi menerima jemputan Angkasa pada program-program yang akan datang lah. Jadi kepada yang lain, jazakallah khairan katsira. Jadi kita jumpa di lain kali. Ya, assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.